tentang pembicaraan rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar setiap hari Jumaat jam 6 petang. Tentunya di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda semua juga boleh simpan untuk diulangi dengar di masa akan datang. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Minggu ini masuk slot yang ke-15 pada membicarakan rukun iman yang ke-6. Menggunakan kitab Safinatun Najah. Kalau hak edisi Jawinya muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dianya, dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah. Mana takdir Allah? Baiknya. Baik adalah takdir Allah. Baik beriman seseorang, beramal soleh seseorang adalah takdir Allah. Wa syarrihi, dan jahatnya, jahat takdir Allah. Kufur seseorang, melakukan maksiat oleh seseorang adalah takdir Allah. Baik jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi jelas rukun iman ke-6 keluar 2 pegangan. Yang pertama beriman dengan qada, yang kedua beriman dengan qadar. Perkara baik yang berlaku, perkara jahat yang berlaku adalah datang daripada qada satu dan qadar satu, 2 pegangan. Yang mana sekarang masih lagi saya membicarakan berkaitan dengan pegangan yang pertama daripada 2 pegangan pada rukun iman yang ke-6, iaitu membicarakan berkaitan dengan qada. Kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, yang kita ringkaskan, kita panggil ketentuan azali. Kemudian pembicaraan yang terdahulunya masih lagi membicarakan berkaitan dengan perkara jahat. Kufur dan maksiat adalah datang daripada
qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila perkara baik yang berlaku qada dan qadar Allah, begitu juga perkara jahat yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila perkara baik datang daripada qada Allah, perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada qada Allah, maka qada Allah dan satu laginya redha Allah tidak berlaziman. Qada Allah yang kita bicara sekarang, perkara baik qada Allah, perkara jahat, kufur dan maksiat qada Allah. Apabila baik dan jahat qada Allah, kehendak ketentuan Allah, berarti qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Redha Allah tidak berlaziman. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman, dengan makna ada perkara yang Allah qadakan serta Allah Ta'ala redha, dan ada perkara yang Allah Ta'ala qadakan tetapi Allah Ta'ala tidak redha. Ada perkara yang Allah qadakan serta Allah redha. Ada perkara yang Allah qadakan serta Allah tidak redha. Jadi bererti qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Jadi sebagaimana saya sebut sebelum ni lah, saya akan bicara rukun iman yang keenam ini secara perlahan-perlahan, secara berangsur-angsur. Pindah pada satu-satu pembicaraan, satu-satu tajuk, saya akan pindah satu peringkat kepada satu peringkat. Jadi berulang kali perkara baik dan jahat, qada dan qadar Allah, sebab ianya adalah tajuk rukun iman yang keenam. Baik, iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas dah. Perkara baik dan perkara jahat datang dari qada dan qadar Allah. Jadi apabila perkara baik dan perkara jahat datang daripada qada Allah, pastilah qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Apa makna tidak berlaziman? Tidak berlaziman ni ayat kitab lah. Ayat orang sekarang, bahasa standard wallahu alam lah. Maksudnya ada perkara yang Allah qadakan serta Allah redha. Ada perkara yang Allah qadakan tapi Allah tidak redha. Itu makna qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Tidak berlaziman dengan makna ada perkara yang Allah qadakan serta Allah redha, dan ada perkara yang Allah qadakan tapi Allah tidak redha. Itu maksudnya qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Lepas tu ayat perkataan moden sekarang tak tahulah. Saya sebut tidak berlaziman tu ayat kitab. Berbeza dengan Mu'tazilah, qada Allah, redha Allah pastilah berlaziman. Perkara yang Allah qadakan pastilah Allah redha. Perkara yang Allah tidak redha pasti Allah tidak qadakan. Ini Mu'tazilah. Perkara yang Allah qadakan, yang Allah kehendak pada azal, yang Allah Ta'ala telah menentukan pada azal,
pasti Allah redha akan segala perkara yang Allah qadakan pada azal. Sebaliknya, perkara yang Allah tidak redha, sudah pasti Allah tidak kehendak dan Allah tidak menentukan pada azal. Ini Mu'tazilah. Sekali dengar, kalau masih lagi seperti tertarik dengan saya sebut Mu'tazilah tadi itu, tertariklah. Perkara yang Allah qadakan, pasti Allah redha. Perkara yang Allah tidak redha, kenapa Allah nak qadakan? Allah nak kehendak, Allah nak menentukan pada azal. Itu hak Mu'tazilah. Tapi lebih tertarik dengan hak akidah Mu'tazilah. Jadi maknanya kita pembicaraan rukun iman yang keenam, belum lagi kita berpegang. Kita masih lagi dalam keadaan tak jelas lagi pegangan kita sebenarnya. Lepas tu kita renung sendirilah sebelum saya nak menyambung ni. Ahli sunnah wal jamaah, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ada perkara yang Allah qadakan serta Allah redha. Ada perkara yang Allah qadakan tapi Allah tidak redha. Itu tidak berlaziman. Adapun Mu'tazilah, perkara yang Allah qadakan pada azal, pasti Allah Ta'ala redha sekalian perkara yang Allah qadakan. Sebaliknya, perkara yang Allah tidak redha, pasti Allah tidak akan mengqadakan, tidak akan menghendaki dan menentukan perkara yang Allah tidak redha. Itu hak Mu'tazilah, saya sebut dah itu Mu'tazilah. Tapi kalau kita ni masih lagi nampak hak tu juga. Kalau hak ahli sunnah ni qada Allah redha Allah tidak berlaziman, tercengang kembali, tertanya-tanya kembali, tak sesal jugalah. Hak ditajuk rukun iman yang keenam. Ini rukun iman yang wajib kita berpegang di akidah. Kita nak berpegang di akidah ni, kita kena tahqiq jelas akan satu-satu pegangan. Jadi, kalau masih lagi tercengang, tertanya-tanya, hak akidah ahli sunnah jemaah, qada Allah redha tidak berlaziman, hak tu kena selelendik molek lah. Ini bab rukun iman yang keenam. Apabila kita sudah berpegang di akidah kita, perkara baik, iman dan ta'ah, qada Allah, perkara jahat, kufur dan maksiat, qada Allah, maka jelaslah qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Dia dalam kitab, saya hanya sebut redha. Dia dalam kitab, dia akan sekalikan Allah redha dan Allah suruh dan Allah restu dan Allah kasih. Perkara yang Allah redha pasti Allah suruh. Perkara yang Allah suruh pasti Allah redha. Apabila Allah redha pasti Allah restu, pasti Allah Ta'ala kasih. Redha, suruh, restu, kasih, tu bersekali. Tapi saya ambil satu je lah, redha Allah. Dia bersekali dengan redha suruh berlaziman, redha restu kasih berlaziman. Apa makna berlaziman? Perkara yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suruh. Perkara yang Allah suruh, Allah Ta'ala redha. Itu berlaziman dipanggil. Jadi kita balik kepada qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Kerana akidah ahli sunnah jemaah dengan dalil jelas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara baik, perkara jahat datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara baik yang Allah qadakan, Allah qadakan seseorang beriman dan beramal soleh, pasti Allah Taala redha kepada seseorang yang beriman dan beramal soleh.
Sebaliknya, kejak dah pegangan kitanya, sebagaimana ijma' ahli sunnah jemaah berpegang, perkara jahat, kufur dan maksiyah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kufur dan maksiyah yang Allah Ta'ala qadakan pada azal, pasti Allah tidak redha. Allah tidak redha kepada kekufuran. Allah tidak suruh kepada kemaksiatan. Redha satu, suruh satu, itu berlaziman. Jadi perkara yang jahat, kufur dan maksiyah, Allah telah qadakan pada azal sampai masa berlaku, ianya datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi, apabila perkara baik qada Allah, Allah pasti redha. Perkara jahat, kufur dan maksiyah, qada Allah, pasti Allah tidak redha kepada kekufuran dan kemaksiatan. Kemudian jangan timbul pula, dah kalau Allah tak redha, kenapa Allah qadakan? Yang kita bicara sekarang, selepas daripada satu selok, kita kejap dari pegangan kita ahli sunnah jemaah, perkara jahat datang dari qada dan qadar Allah. Okey, jelas kita berpegang seumpama tu. Sebaliknya kalau terdahulu kita berpegang perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar Allah, bertaubat segera dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur dengan banyak-banyak kerana Allah Ta'ala qadakan kita kembali berilmu, kita kembali beriman dan berpegang dengan akidah ahli sunnah jemaah. Allah tidak qadakan mati dalam keadaan berpegang dengan akidah Mu'tazilah yang terpesong. Kena banyak-banyak syukur. Dah kita pegang molek dah, perkara jahat qada Allah, kita pasti mengetahui kufur dan maksiyah, pasti Allah tidak redha. Pasti Allah tidak redha. Jadi jelaslah qada Allah, Allah tidak berlaziman. Tapi jangan pula timbul dah kalau hak jahat qada Allah, Allah tak redha. Kenapa Allah qadakan? Nak timbul ni timbul daripada awal lagi. Hak daripada selok daripada awal lagi. Hak perkara jahat qada Allah, kita dak bersoal dah. Sebab jelas dalil ayat Quran dan hadis Nabi, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah berpegang perkara jahat qada dan qadar Allah. Walaupun mungkinlah sidang pendengar ada terlihat dalam media masa sekarang, YouTube ke FB ke, dikerak-kerak, dipotong-potong, ada yang menyatakan Allah tidak mengqadakan perkara jahat. Itu jelas sangat-sangat akidah Mu'tazilah. Jelas sangat-sangat. Yang mana, wallahu a'lam lah, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab, yang berautoriti untuk segera mengambil tindakan kepada golongan yang menyebarkan akidah yang sesat, akidah Mu'tazilah, perkara jahat bukan datang daripada qada dan qadar Allah. Wallahu a'lam. Tanggungjawab siapa? Siapa yang ada autoriti. Ustaz-ustaz yang mengajar hanya menyampaikan sahaja. Ustaz-ustaz mengajar hanya menyampaikan sahaja. Pihak bertanggungjawab ada kuasa untuk ambil tindakan. Jangan biarkan. Tambahan pula, akidah Mu'tazilah ini yang memang jelas bercanggah, berlawanan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi akidah Mu'tazilah ini sangat logik di akal. Sangat logik di akal. Jadi tidak boleh dibiarkan fahaman seumpama ni. Yang mana
golongan-golongan yang tak belajar ilmu agama, tak belajar akidah Al-Quran dan hadis Nabi, mereka akan pergi kepada logik akal. Sebab mereka tidak mengetahui akidah Al-Quran dan hadis, maka mereka akan pergi kepada pegangan berdasarkan logik akal. Maka timbullah perkara jahat, bukan datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pihak berkuasalah yang kena ambil perhatian molek. Jadi sekarang kita sudah jelas dah. Tak gerak dah lah. Dan kita tak akan undur kembalilah bicara perkara jahat, qada Allah. Jadi perkara baik, iman dan taat qada Allah, pasti Allah reda. Allah suruh seseorang beriman dan beramal soleh. Allah restu seseorang beriman dan beramal soleh. Allah kasih kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, perkara jahat, qada Allah. Pasti Allah tidak reda kepada kekufuran dan kemaksiatan. Allah tidak suruh, Allah tidak restu, Allah tidak kasih, bahkan Allah benci kepada mereka yang kufur dan melakukan maksiat. Tapi tetap kekufuran dan kemaksiatan adalah qada Allah. Jadi Allah qadakan perkara jahat, kufur dan maksiat serta Allah tidak reda. Jadi apabila qada Allah yang baik serta reda, qada Allah yang jahat serta tidak reda, maka keluarlah ayat qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Itu dia. Qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Tapi saya nak bersatu-satu tu maknanya sebut tu beransur-ansur. Sepatutnya kita sudah faham. Apabila perkara baik qada dan qadar, perkara jahat qada dan qadar, kita pasti faham. Yang baik Allah Ta'ala reda. Dan perkara jahat, kufur dan maksiat Allah tidak reda. Tapi kita pegang kejap dah. Kekufuran dan kemaksiatan yang Allah tidak reda, ianya tetap qada Allah. Jelaslah bagi kita. Kalau begitu, qada Allah dan reda Allah tidak berlaziman. Kenapa Mu'tazilah berlaziman? Perkara yang Allah qadakan, pasti Allah reda akan sekalian perkara yang telah qadakan. Perkara yang Allah tidak reda, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak qadakan. Jelaslah Mu'tazilah yang sudah sebut berulang kali. Akidah Mu'tazilah yang khilaf ulama kafir ataupun fasik lagi mubtadi', pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah. Mu'tazilah ni. Mu'tazilah berpegang perkara baik sahaja qada Allah. Maka sekalian perkara baik yang Allah qadakan, Allah Ta'ala reda. Perkara jahat, Allah tidak qadakan sama sekali. Berarti perkara yang Allah tidak reda, Allah tidak qadakan. Gitu je lah kata Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah, perkara yang Allah qadakan sekaliannya, Allah reda. Sebab apa? Sebab Allah qadakan sekaliannya hanya perkara baik serta Allah reda. Adapun perkara jahat, kufur dan maksiat, Allah tidak reda. Allah tidak qadakan. Itu Mu'tazilah. Jadi perkara yang Allah tidak reda, pasti Allah tidak qadakan. Perkara yang Allah qadakan, pasti Allah reda. Itu Mu'tazilah. Berlaziman antara qada dan reda Allah. Kerana jelas dah kita sebut berulang kali, Mu'tazilah yang sesat ini berpegang qada Allah hanya pada perkara baik yang Allah reda. Perkara jahat yang tidak reda, Allah tidak qadakan sama sekali. Ini akidah Mu'tazilah. Sebab itulah Mu'tazilahnya qada Allah, reda Allah berlaziman. Kalau kita masih tertarik dengan saya sebut tadi ni, ini macam umpang lah kita panggil. Macam umpang. Nak tengok kita tu tertariknya ke mana. Qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Ahlussunnah Jemaah. Satu laginya qada Allah, reda Allah berlaziman lah. Atau Mu'tazilah. Tertarik mana? Ini sebagai umpang.
Tertarik hok mana? Kalau masa lagi tertarik, hok Tuhan qada, Tuhan redha belaka lah. Hok Tuhan tak redha, kenapa Tuhan qada kan? Ni tak ada lagi lah tu di pegangan. Pegangan ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala mengqadakan perkara baik dan juga perkara jahat. Perkara baik Allah qadakan serta Allah redha. Perkara jahat Allah qadakan serta Allah tidak redha. Separuh masa dah kita ni. Selok talaki Safinatun Najah ni 45 minit. Kita ni sudah separuh masa. Duduk ulang laginya. Qada Allah, redha Allah, tidak berlaziman. Jadi duduk ulang ni. Selesai di situ. Apabila jelas kepada kita qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Selesai dah kita bicara hak qada perkara jahat, kufur dan maksiat. Kita pergi kepada yang Allah Ta'ala qadakan dalam kehidupan kita di dunia. Dalam kehidupan kita dunia ni, ada qada yang pahit, manis, ada qada yang pahit. Sebab qada Allah ni, dalam satu riwayat, khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Baik, iman dan ta'ah, qada dan qadar, jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar, manih, perkara yang molek, qada dan qadar, wa murrih, perkara yang pahit, qada dan qadar. Perkara yang manis ni kita cerita atas dunia. Perkara manis kita cerita atas dunia dengan bagai-bagai kejayaan yang diqadakan oleh Allah Ta'ala. Itu qada yang manis. Bagai-bagai kejayaan. Kejayaan dalam pendidikan, kejayaan dalam kerjaya, kejayaan dengan senang hidup contohnya, dan lain-lain lagi. Itu perkara yang manis. Perkara yang pahit sebaliknya lah. Kegagalan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, kehidupan yang susah, itu perkara yang pahit. Jadi, perkara yang manis, perkara yang pahit dalam kehidupan kita sekarang, semuanya datang daripada qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada kejayaan, perkara yang manis, ataupun kegagalan, itu perkara yang pahit. Jadi kita pendek gitulah, kejayaan dan kegagalan di dunia. Kejayaan dan kegagalan di dunia. Samalah di akhirah pun. Kejayaan dan kegagalan di hari akhirah. Kita nak fokus kepada kejayaan dan kegagalan di dunia sekarang. Kejayaan itu adalah qada perkara yang manis. Kegagalan itu qada perkara yang pahit. Jadi apabila kejak dah kitanya, qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Apabila Allah qadakan dalam kehidupan kita dengan kejayaan ataupun kegagalan, Allah qadakan dengan kejayaan atas dunia, pasti Allah redha. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Memang kejayaan atas dunia, qada Allah. Ada Allah qadakan kejayaan, pasti Allah Ta'ala redha. Ini masih lagi keliru dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Begitu juga dengan Allah mengqadakan kegagalan. Allah qadakan dengan kegagalan, kekurangan. Pendidikannya rendah, pekerjaannya rendah, hidup dalam keadaan kesusahan, miskin, apa-apa, hidup dalam keadaan banyak penyakit. Tu nak datangkan contoh qada yang pahit. Banyak nak datangkan contoh.
Jadi kegagalan, kekurangan tadi tu qada Allah. Berarti Allah tidak redha lah. Sebab tu Allah qadakan kegagalan dan kekurangan. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Dia begitu. Sebab terkadang ada orang yang jahil akidah Ahlussunnah Jemaah. Yang mana mereka meletakkan apabila Allah qadakan kejayaan, pasti Allah Ta'ala redha kepada saya. Kalau Allah tidak redha kepada saya, Allah tak akan qadakan kejayaan kepada saya. Itu memang jauh. Itu jahil dengan akidah Ahlussunnah wal Jemaah. Apa yang Tuhan qadakan atas dunia, Tuhan ini kesemua tu datang daripada rahman kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahman kemurahan Allah umum kepada sekalian, sama ada orang yang Allah redha ataupun orang yang Allah Ta'ala tidak redha atau murka. Itu semua datang rahman kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah qadakan kejayaan dan kegagalan tidak berlaziman dengan qada Allah, dengan redha Allah. Kejayaan, kegagalan, qada Allah. Tidak berlaziman dengan redha Allah. Jadi, siapa yang Allah Ta'ala redha? Kalau kata berjaya, tak sebenarnya Allah Ta'ala redha. Kalau kata gagal, tidak semestinya Allah tidak redha. Dan Allah redha ni kepada siapa? Allah redha kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini jelas dalam surah Bayyinah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum. Telah redha oleh Allah daripada mereka itu. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilus solihat. Di awal ayat surah Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Telah redha daripada mereka itu, mereka yang beriman dan beramal soleh. Yang Allah qadakan kejayaan di hari akhirah, itulah orang yang telah redha. Kejayaan atas dunia tidak semestinya telah redha. Siapakah yang telah redha? Mereka yang Allah qadakan kejayaan di akhirah. Itu telah redha. Kejayaan di hari akhirah dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah orang Ta'ala redha. Hak berjaya di hari akhirah. Berjaya di atas dunia. Gagal di atas dunia. Terkadang Allah Ta'ala redha. Terkadang Allah Ta'ala tidak redha. Mana? Yang Ta'ala redha, mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala qadakan orang yang beriman dan beramal soleh tadi ni dengan kejayaan di atas dunia. Kejayaan yang Allah Ta'ala qada atas dunia itu adalah nikmat, kurniaan daripada Allah serta Allah Ta'ala redha dan ujian daripada Allah. Itu datang dari rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dan juga orang yang beriman dan beramal soleh yang Tuhan redha tadi ni, Allah uji dia dengan tidak berjaya. Uji dia dengan kegagalan. Allah uji dengan kegagalan. Tapi dia, Allah Ta'ala qadakan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi Allah qadakan perkara pahit, iaitu gagal. Hidup susah, penyakit banyak. Itu ujian daripada Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh yang Ta'ala redha. Allah uji kerana Allah nak angkat darajah mereka. Mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala uji kerana Allah nak mengkifaratkan dosa mereka. Mereka yang beriman dan beramal soleh.
Jadi walaupun Allah qadakkan gagal atas kehidupan dunia, tapi Allah Ta'ala redha sebab Allah Ta'ala qadakkan ia di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, orang yang Allah Ta'ala qadakkan kufur dan melakukan maksiat, walaupun Allah qadakkan atas dunia, berjaya dia. Belajar dia berjaya, kerja dia berjaya, berniaga dia berjaya, tapi dia tidak beriman, Allah tak qadakkan dia beriman. Allah tak qadakkan dia manusia soleh. Walaupun Allah qadakkan dia berjaya atas dunia, tapi Allah tetap tidak redha kepada orang yang Allah qadakkan di atas dunia tadi. Dan Allah qadakkan itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dipanggil istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dipanggil istidraj? Nanti insya-Allah lah saya akan perjelaskan di slot akan datang. Sebab ni pun dah ada tinggal sampai masa 10 minit. Saya pun sambil-sambil tengok masa. Sebab untuk memastikan satu setelok ni tidaklah tergantung sangat. Walaupun belum selesai pembicaraan, tapi saya nak susun menjadi tidak tergantung. Kalau tergantung ni jadi boleh timbul kekeliruan. Biar walaupun tak selesai pembicaraan qada Allah, redha Allah tidak berlazimang ni, tapi tak boleh tergantung sangat. Dan insya-Allah lah, mudah-mudahan masa yang Allah kurniakan kepada kita, umur yang Allah kurniakan kepada kita ni yang diberkati oleh Allah. Kalau masa kita diberkati oleh Allah, umur kita diberkati oleh Allah, maka tak ada timbul lah Allah nak dengar sangat, masa tak ada timbul lah. Sebab semua orang masa yang sama. Masa yang sama. Sama-sama 24 jam, satu hari, satu malam. Masa yang sama. Yang bezanya sama ada masa tu diberkati oleh Allah, ataupun masa tu tidak diberkati oleh Allah. Kalau masa tu diberkati oleh Allah, maknanya mudah sahaja luangkan masa untuk belajar ilmu agama. Tambahan sekarang, pembicaraan bab iman, bab akidah, rukun iman yang ke-6. Nanti insya-Allah dalam kitab Safinatun Najah akan membicarakan pula berkaitan dengan hukum hakam pekoh. Hukum hakam pekoh. Mudah-mudahan kita masa yang barakah, kita boleh luangkan masa pula untuk mendalami ilmu pekoh. Bab semayang kita contohnya. Tapi kalau nak sangat belajar, nak dengar, tapi sibuk, tak ada masa. Kesibukan dunia ni sama je terkadang. Orang yang belajar tu pun keduniaan dia sibuk juga. Tapi ada masa. Itu dipanggil masa yang barakah, umur yang barakah. Kerana kita kena beri perhatian molek lah dalam peluang ni. Peluang contohnya slot Talaki Safinatun Najah di Mani FM ni, satu peluang yang sangat besar. Satu peluang yang sangat besar untuk kita semua. Boleh mengikuti live dalam Mani FM. Dan Mani FM pula buat live FB pula. Boleh buat live FB ni sebagaimana Sina Pergo maklumi daripada permulaan tadi, boleh kongsi, boleh share. Kongsi, share samalah. Boleh simpan. Bila simpan ni boleh ulang dengar kemudian. Dia begitu. Itu satu rahmat, peluang yang besar yang telah kurniakan kepada kita. Bukan alasan lagi, tapi bahagian masing-masing. Bertuah seseorang, celaka seseorang telah diqadak oleh pada azal. Allah qadakkan kebaikan. Allah qadakkan kejahatan. Jadi dalam kejayaan kehidupan kita di dunia, jaya apa perkara sekalipun, qada Allah Subhanahu wa taala, Allah redha. Allah redha kepada mereka yang beriman dan beramal soleh.
Sebaliknya orang yang kufur, Allah tidak redha sama sekali. Innallaha la yarda bi ibadil kufr. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak redha dengan hambanya yang kufur. Allah tak redha dengan hamba yang kufur. Tapi hamba Allah yang kufur ini, Allah qadhakan atas dunia sekarang, mereka lah hak paling berjaya sekali. Apa segi? Berjaya dalam pelajaran, dalam pekerjaan, berjaya dalam ekonomi. Mereka lah yang paling berjaya. Mereka lah yang paling kaya. Mereka lah yang menguasai ekonomi. Orang yang lain, termasuk orang Islam, dikuasai ekonomi oleh mereka yang kufur, yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berjaya begitu hebat. Datang daripada mana? Datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala, jelas. Dan Allah Taala redha kepada orang yang tidak beriman tadi. Orang yang kufur tadi yang Allah qadakan kejayaan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Itu je. Jangan sesekali kita menyandarkan kejayaan kita. Allah redha kepada kita sebab kita berjaya dalam kehidupan. Kita berjaya dalam perniagaan. Maka Allah redha, Allah restu, Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala redha kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah kasih kepada mereka-mereka yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada mereka yang bertakwa. Allah Ta'ala bersama dengan orang bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah oleh kamu dan mengetahuilah oleh kamu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan bertakwa. Allah Ta'ala tidak bersama dengan orang yang tidak bertakwa. Tapi Allah qadhakan bagai-bagai kejayaan atas dunia. Jadi Allah qadha kejayaan. Bukan bererti Allah redha. Bukan bererti Allah Ta'ala kasih. Bukan bererti Allah Ta'ala bersama. Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala bersama dengan mereka yang berjaya ataupun tidak berjalan kehidupan dunia. Tetapi mereka Allah qadhakan pada azal di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah qadhakan dia berjaya atas dunia ke, tidak berjaya ke, kalau Allah qadhakan dia beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala redha kepadanya. Sebaliknya kalau Allah qadhakan ianya di kalangan orang yang tidak beriman, kufur dengan Allah, melakukan bagai-bagai maksiat, tapi Allah qadhakan dalam kehidupan dunia dia berjaya tinggi mana sekalipun, Allah Ta'ala tidak redha kepada mereka sebab mereka tidak beriman dan mereka melakukan perkara-perkara maksiat. Jadi insya-Allah lah di slot akan datang saya akan menyambung sedikit lagi hak berkaitan dengan qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kemudian insya-Allah saya akan pergi pula kepada qada Allah, Allah qadakan perkara baik, Allah Ta'ala qadakan perkara yang buruk, perkara yang jahat. Kemudian kita ni pula sebagai hamba wajib kita redha akan qada Allah. Tapi qada Allah ni qada yang baik, qada yang jahat. Kita pula sifat mahmudah dalam ilmu tasawuf, kita wajib redha dengan sekalian qada Allah. Macam mana nak redha akan qada Allah perkara yang jahat? Kuk jalan mana yang kita wajib redha dan kuk jalan mana kita diharamkan redha akan perkara yang kufur dan maksiat. Itu insya-Allah lepas daripada saya sambung minggu hadapan, slot yang ke-16 insya-Allah. Sedikit lagi berkaitan dengan qada Allah dan redha Allah tidak berlazimah, boleh pergi kepada kita sebagai hamba wajib redha akan sekalian qada Allah, termasuk qada yang jahat, kufur dan maksiat. Tapi kita wajib redha akan qada yang jahat, kufur dan maksiat dari sudut mana, dari aspek mana, dan dari sudut mana, aspek mana yang mana kita diharamkan redha
akan perkara yang kufur dan kita diharamkan redha akan perkara yang maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan masa umur kita, masa dan umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah beri ruang kepada kita untuk sentiasa mendalami ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di kalangan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka-mereka yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna fama sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menimba ilmu tentang pembicaraan rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar setiap hari Jumaat jam 6 petang. Tentunya di Manis FM, Gaya Pantai Timur.